Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat apa? Ya? 14 bagi 14. Bagi 14. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan jangan pula bangkit atas suaminya sebab elok rupanya atau sebab banyak hartanya, dan jangan pula menghina-hinakan akan suaminya itu kerana fakir dan miskin, dan jangan sekali-kali menyakiti akan suaminya pada suatu hal, sama ada perbuatan atau perkataan atau pada kelakuan. Maka jikalau adalah salah sesuatu daripada yang tersebut itu, niscaya celakalah perempuan yang demikian itu sehabis-habis celaka, dan lagi akan menyesallah ia perempuan pada hari akhirat sehabis-habis sesal daripada segala perbuatan yang menyakiti akan suaminya di dalam dunia ini. Maka tiada jua faedah, kerana bukan ketika itu, yakni saat untuk menyesal, dan bukan pula waktunya waktu untuk menyesal. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan jangan, yakni janganlah isteri itu pula bangkit atas suaminya sebab elok rupanya atau sebab banyak hartanya. Jangan orang puan dia bangkit nak kabur kelebihan dia atas suami, tak boleh. Walaupun comel sungguhlah isteri ni, Ratu cantik Malaysia, comel sungguh tak boleh bakit juga. Hukumnya haram, dikira derhaka, tidak hormat kepada suami, kurang adab, kurang ajar. Dia kata aku comel, aku perlu dia apa? Mu tak boleh aku belambak orang nak. Dia bakit gitu. Aku nak kira bukan padang dengan mu, muka ke setewung. Dia kata gitu. Tapi dah mak ayah pilih, dia bakit gitu. Jangan bakit muka gitu. Pasal suami lain propok. Nak kata uduh-uduh suami kita kan. Dia nak kata guan dia, tak usah katalah, melainkan kata yang suami dengar tak sakit hati. Itu cara dia, itu contohlah. Jadi supaya hanya kalau kita nak kira isteri yang bila dia nak berkata, dia fikir, kalau aku kata ni sakit hati tak suami aku dengar. Tu payah. Ada memang menyakit hati lah. Kalau molek pun time dengar tu molek asta. Masa balik dia orang kata ramak dengar ustaz ni. Takut bang, kita nak berkata dah ke abang. Aku takut ungguh kita dengar ni. Dak dang malam. Balik di rumah kat dia. Suruh buat air. Air dia ramak-ramak. Saat ni kata takut. Sekejap sangat. Lepas tu perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Sebab laki-laki soleh ramai, perempuan solehah payah nak jumpa. Bila barang payah mesti mahal harganya. Batu kelikir dengan batu zamrud, sutir 30,000, batu kelikir RM30 satu lori. Faham? Selori RM30. Pasal apa mahal dengan murah? Patut samalah harga, dikira atas payah cari. Barang payah ada mahal, barang berlambak-lambak murah. Gitu kan. Nabi kata al-mar'atu salihatu khairun min mar'i salih. Perempuan yang solehah
lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Sahabat tanya apa gitu, lebih orang puang pada orang lelaki? Bukan lebih orang puang, Nabi kata, kerana perempuan solehah itu susah dijumpai, manakala laki-laki soleh berderu ada. Nak kata fikir dulu. Perempuan solehah, aku nak kata gini, suami aku marah tak? Kalau aku kata gini kan dia marah. Dia kata kita kena kata gini ya. Main dalam hati dulu. Itu perempuan yang menjaga adab bila berkata-kata di hadapan suami. Hak ada hak ramai ni pakai berok-berok gitu ke. Dak cak kasut tu lelaki balik berok. Suami dia kau sakit hati kau sedar dia. Syaitan kata jadi. Kata jadi molek tu. Suami telinga lepas naik 3 inci tebal, bengang dengar. Saya kata jadi molek tu, kata lagi. Itulah kita. Jangan bakit. Walau muka kita comel pun, sebab comel sementara. Comel sekejap je. Yang comel selama-lamanya Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha jamilun. Allah Taala comel. Zat Allah sebagaimana sifat, dia tidak berubah. Hak berubah kita ni alam ini, al-alamu mutaghayyirun, makhluk dia berubah-ubah. Dulu kita comel ke uduh masa dulu dalam perut mak, umur 4 bulan setengah, uduh macam anak ogak-ogak. Pada besar ekor tu big gitu. Lepas tu beranak comel. Bila beranak comel, comel. Walaupun besar kat gigi jadi jahat, besar kat gigi jadi lapak pati. Itu dah kira tu. Tu besar dah, kecil comel belaka. Perang masa baby tu, kalau kita tengok berebut orang nak dukung. Tapi kalau orang tahu dah jadi perang, berebut orang nak cekak budak tu. Budak comel. Tetapi comelnya kita, dia akan berubah. Katanya pakar-pakar kecantikan, laki-laki paling comel ketika berumur 33 tahun. Ketika berumur 33 tahun. 34 alun nerung pula. Dikira separuh. Sebab Nabi kata umru ummati baina sitni wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Jadi pertengahan umur 33 ni. Naik comel-comel. 28 kau handsome, 29 kau smart. Haji berapa haji? 82. 62. Kau smart. Berat danang. Kau berat danang. Dak cakap nak goting je. Dak smart juga. Buat magak skuter ke magak rendah ke dak jadi dah. Jalu balik tu. Tapi kalau budak-budak comel, tengok budak-budak. Budak-budak baru beranak. Tengok budak-budak dia nangis. Comel budak-budak nangis. Dah kalau suka budak-budak. Budak umur 6 bulan suka. Suka. Lagi comel. Dah kalau nangis comel dah budak-budak. Tu Tuhan buat budak comel. Mak dia suka uduk. Dia nangis. Nangis jengkel tu. Kemudian kita ni kau comel kau lama kau dak comel dah pula. Lenduru masuk 50, 60, 70 berat nanang. 80 macam roti kering jadi. 90. Ada kalau ada giat 160 tengok kecup beruk habis dah, berlebih habis. Kau dak comel. Jadi suk comelnya umur lelaki 33 tahun. Macam kita ni. Mu tahu apa mu? Allah Ta'ala dia yang kekal. Jadi nak bakit atas comel tak boleh, barang sementara. Segi pula Allah yang beri. Tuhan yang beri comel. Kaca, answer, cung, warna anda. Tuhan beri. Sampai masa Tuhan tarik balik.
Jadi nak sebab tu Tuhan marah kalau bakit. Jangan sombong. Kalau kita ada kelebihan, tertulis kelebihan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal sibuk. Kita banyak tahajud, banyak puasa sunat, banyak baca Quran. Asal sibuk nak khabar orang Pasal apa? Pasal tulis illa ladaihi raqibun atid. Ada dah kan raqib atid? Sibuk nak khabar orang dia. Sebab tu kalau kita bakit atas pemberian orang, tak apa sara. Dia nak bakit ni hak kita sendiri baru boleh bakit. Pinjam hak orang lepas tu mana boleh. Tuhan tak suka. Dia tercelaka ngelupa kepada pemberian aku. Haram orang perempuan bakit atas suami baru dia comel. Dia tak takut pun kalau suami dia tinggal dia. Ramai lagi orang nak ke dia. Walaupun dia jadi janda, berebut orang nak ke dia. Suami dengar nangis dapur. Kecil hati. Jangan bakit lagu tu, comel tak comel. Batu yang paling penting agama. Nabi kata dalam sebuah hadis yang selalu kita dengar, al-mar'atu tunkahu li arba', wa fi riwayatin tunkahul mar'atu li arba'. Dinikahkan akan perempuan itu kerana 4 sebab. Ada lagi sebab lain kemungkinan, tapi adanya 4 sebab. Tak kira di mana, di Asia, di Eropah, di Afrika, dulu, sekarang, bila-bila, 4 sebab. Yang pertama, li jamaliha, kerana cantik. Ada kerana comel. Yang kedua, li maliha, ada kerana harta. Yang ketiga, li hasabiha, kerana keturunan. Yang keempat, li diniha, kerana agama. Jadi kita muhasabah diri kita. Kita kahwin dengan isteri kita kerana comel atau kerana keturunan dia hebat. Nak jaga keturunan, teku sama teku, raja sama raja. Ataupun kerana maknanya harta dia, kita kahwin dengan itu, dia orang senang, kita nak tupang kesenangan, atau kerana agama ni. Boleh jadi belaka. Siapa yang jumpa orang perempuan ada 4 sifat ni, nikahlah segera. Berhutang bergada pun tak apa. Paling afdal. Kita jumpa dengan seorang perempuan, perempuan ni comel, lagi pula kaya, lagi pula keturunan bangsawan, kemudian beragama. Kalau jumpa ada 4 sifat ni, berkocok hanya tak apa, berebut. Faham? Sebab 4 sifat ni jarang dijumpai di atas muka bumi. Comel, miskin. Kaya, tak pakai rawat. Keturunan bangsawan, tak ada agama. Ada agama, hitam. Jadi banyak kurang tak mau. Lepas tu nak pilih orang ni, kalau ada satu sifat saja, tak ada belaka. Nabi kata pas-pas bizatidin taribat yadak. Pilihlah yang beragama. Biar hitam tak apa. Nescaya akan diamlah tangan engkau, iaitu memadai dah. Tu hak kena cerai jabat agama, putih-putih selepu. Dia tengok mahkamah syariah. Hakim kata bangun si fulan bin si fulan dan si fulanah binti si fulan nak memohon perceraian, naik mahkamah lah ni. Dulu kan cerai dapur. Susah. Lah ni masuklah kandang dia bangun. Siapa yang mari lewat, dia boleh tengok. Dia boleh tengok orang cerai. Lepas tu waktu hal tu cerai, duduk situ dulu relax. Kita pula naik, kita pula cerai. Jadi macam pampir mu bagi tengok. Bodoh terus tadi. Tok Hakim tanya mu lapah guana itu yang mungkin kata cerai itu di rumah. Dia kata saya kata gini. Saya cerai awak dengan 1 talak. Lepas tu dia tanya puan pula. Betul dia kata gitu? Saya rasa dia kata lain itu Tok Hakim. Dia kata guana? Saya tolak dia dengan 1 cerai. Hakim kata sama lah bengong dulu. Faham tak? Awak tula lah. Nak lapas cerai tu keluar daripada mulut. Jadi kau mang sepandang tu. Comel, tak ada uduh-uduh. Boleh anak seorang, cerai dalam mengandung, datang boleh anak, baru nyambut natu, molek-molek ada, bercerai berkali. Bukan kata uduh-uduh. Nak leni zaman ni Tuhan buat. Allah comel-comel ke puang. Haji comel-comel tak leni ke puang? Panggil ni Haji. Balik sekarang musiamu. Comel-comel tak sungguh Tuhan buat. Sebab
semua semakin bertambah comel melainkan agama orang kau tinggal akhir zaman. Hak lain semua kau comel belaka. Faham? Telefon kau molek, TV kau molek, radio kau molek, rumah kau comel, kereta kau lawa, serba-serbi kau canggih, kau molek, agama ni kau mundur. Nak tengoklah budak-budak puang ni orang dengan hidung macung, dengan mata sabung, dengan dagu ada lesung pipik pula. Oh comel budak ni. Nak pergi tengok mok dia pelawa mok. Faham tak? Dah masuk sikit arang. Tu hang buat kau lawa. Tapi cerah. Hak uduh mulai ada kat zaman dulu tak lawa bini tau. Tak lawa bini. Kaki besar sikit pada tiang surga. Faham dulu bini. Kulit-kulit hitam tak putih macam lening. 17 anak. 13. Berapa anak anak 16, mati dah 2, kalau tidak 18 tak tak. Pasal berkat. Berapa dulu berkat perkahwinan? Pasal mah kahwin murah. Nabi janji dah kan hak paling berkat paling murah belanja. Nampak? Jadi jangan wakil barang sementara barang pinjaman. Hak Tuhan beri pinjam tak usah wakil. Tuhan murka dengar seorang isteri bakit dia comel, suami dia uduh dan sebagainya. Atau sebab banyak hartanya. Ada juga orang puang. Nampak? Mudah ingat hari tu masa mu nikah dengan aku, apa kedana? Dia kata ke lelaki dia. Oh jangan kata gitu ya. Aku peduli apa kamu? Apa dok ketik dia untuk lelaki. Sabar jangan kata itu tak baik. Tak baik. Ada hok tonyong muka tok lelaki, hok ludah atas muka, kita tak tahu cerita. Ada. Kalau kita banyak duduk main pergi jabat agama, kita tahu lah cerita-cerita. Dia ada pasal loya, ni pasal buang. Ni cerita gini gitu gini habis macam-macam peseng. Itu pelik tu. Sampai bolehnya buat gitu lelaki dia. Batu kalau boleh jangan cari hak kaya sangat. Hak kaya sangat. Melainkan dia orang beragama. Kalau orang kaya beragama, selamat dunia akhirat. Kaya tapi tak beragama. Bahaya. Dia berasa kekayaan itu adalah hak milik dia. Tidak sedar. Kekayaan inilah yang menyebabkan manusia jadi melampau batas. Tu hak jadi teruk tu. Kita dah kata teruk tu. Pasal dia berasa dia ada harta, ada pitih, boleh buat apa saja. Ar-ra'a hustagna. Nampak? Manusia itu melihat dia sudah kaya. Nampak? Innal insana la yatgha ar-ra'a hustagna. Sesungguhnya manusia itu jadi teruk, melampau batas bila dia melihat dia rasa dia telah kaya. Mak tu bila kita miskin ia jadi kada ke diri. Kalau kita ada samah lah kocek, jalan nunduk nunduk jalan macam bapak tasawuf nunduk. Dak IPT ada samah. Jadi dak cakap banyak. Tapi kalau kita baru keluar daripada bank, boleh PT saka 64,000. Sebab bang duduklah kocek haji jalan kau ni. Nunduk ke lenggau? Pandang depan kita berasa kita boleh buat apa saja. Sebab itulah Qarun dia minta supaya Nabi Musa alaihissalam berdoa, ajar dia satu doa yang bila dia baca doa tu jadi kaya. Nabi Musa pun ajar satu doa, dia amal doa tu jadi kaya. Bila dia kaya, dia lawang Nabi Musa. Ni Qarun ni dia lawang apa benda ni? Ni Qarun dia lawang apa benda ni? Nabi Musa alaihissalam. Faham? Dia berasa dia kaya. Ada benda witi kita ni. Bakit benda. Kita mati, anak kita pula. Dia bukan witi kita. Nak bakit benda. Kaya miskin. Kalau kita mati, upur dalam kanda. Dah witi kita mati. Anak-anak kita pun kutip buku bank belaka, piti-piti ada celeng gajah, celeng kapal layar, bolahkan dia belaka. Dah harta kita mesti bolahkan dia. Gamaknya besar lori kan dia. Dah nak bor ring, nak bor macam-macam spoiler kita belaka.
Raket badminton, kasut bola, habis pun belaka. Bukan kita. Bila kita mati, boleh ke anak pula. Suami mati, boleh ke isteri. Isteri mati, boleh ke suami. Mati dua-dua, boleh ke anak. Haji, nak isteri mati dulu ke Haji mati dulu? Dah nak tengok. Dia mati dulu. Bagus. Bagus, kita nak maintain gitu lah. Nak istiqamah tak apa tu. Takut jawab kita mati dulu jadi gogeh. Taraduk dia panggil. Tu tak apa istiqamah tu. Kau tidak mau takut ini. Mati kita mati bini bila kita boleh harta. Maknanya bukan harta kita. Kalau harta kita boleh makan belaka. RM1,000 itu semua masuk dalam mulut kita. Ni masuk dalam mulut anak. Masuk dalam mulut bini. Boleh ke derma? Boleh ke tu? Barang pinjaman. Kereta dah kereta aku kan tu? Kan, mu pinjam setor. Lagi kena tahu balik. Kita mati kereta. Tukar nama anak pula. Tukar nama cucu pula. Tu saja lah. Cuma orang Cina, dia mati, kereta tu dia nak suruh gohek pula dalam kubur, dia bakar kereta. Dia buat kereta dengan kertas, dia bakar. Kita kata apa pasal bakar? Dia kata ini bakar kereta, dia boleh naik kereta dalam kubur. Lepas tu kita bakar rumah, bakar banglo, apinya bakar belaka. Jadi dalam kubur ada kereta. Ngeje-biji ada dalam tu. Ada belaka. Percayaan dia. Bukan barang dunia untuk dunia, barang akhirat untuk akhirat. Lepas tu bila orang mati, kita tak buat walimah atas kubur mak kita. Bila mati walimah dia untuk dunia. Akhirat baca Quran, sedekah dan seumpamanya. Orang atas dunia baca Quran tak ada apa. Dia kena makan. Lapar perut pinjam minta piti 10 rial nak beli nasi lemak. Jasa pinjam. Aku pakai baca Yasin 5 kali. Keliling baca Yasin. Mana kenyang tau? Kau lapar tu. Jadi baca Yasin tu hadiah pahala untuk orang mati. Orang hidup makan nasi kan. Tapi bila dah mati dah, dia tak makan nasi, dia tak makan kereta, tak makan baju. Dia nak sedekah. Dia nak istighfar. Jadi tak salah pakai harta. Harta Tuhan wi pinjam. Ada orang Tuhan wi pinjam banyak, ada Tuhan wi pinjam sikit. Ada Tuhan wi pinjam sampai ke mati baru dia ambil balik. Ada tak dah mati tarik balik, ada juga. Dia orang curi dan sebagainya. Dan jangan pula menghina-hinakan suaminya itu kerana fakir dan miskin. Jangan hina orang miskin. Hina orang kerana maksiat tak apa. Faham? Kenapa hina ingat dia ni orang miskin tak baik, hina dia? Bukan aku hina kerana dia miskin, kerana dia berjudi. Tak apa. Waktu kita kasih kerana Allah, marah kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, berdamai kerana Allah, dan kita berperang sehingga menetap, membunuh kerana Allah Ta'ala. Baru tu. Jangan hina kerana miskin. Tapi kerana perbuatan. Kita ni kena ada kawan dengan orang miskin dalam dunia. Katakan kita ni orang senang lah, dok miskin. Mesti ada juga seorang dua kawan kita, sahabat kita orang susah. Nampak? Sebagai satu sunnah Nabi dia kawan orang susah. Tiba-tiba kita tak ada kawan-kawan bila orang susah, orang senang belaka. Tak kena. Bukan salah kawan orang kaya macam kita kaya, nak kawan sama kaya, tak salah. Tapi biar ada kawan orang miskin kata. Nampak? Sebab kawan orang miskin ni terbuka hati. Kawan yang sama-sama kaya, dia tak ada rasa kesusahan orang miskin. Dan jangan sekali-kali menyakiti akan suami itu pada suatu hal, sama ada perbuatan atau perkataan atau pada kelakuan. Jangan. Yang ini janganlah isteri itu nganjing ataupun menyakit hati akan suaminya pada suatu hal, sama ada perbuatannya atau perkataannya atau pada kelakuannya. Jangan perempuan dengan perkataan, dengan perbuatan atau dengan perangai menyebabkan suami itu sakit hati. Perempuan dia jarang dia menyakitkan hati, menyakitkan jasad suami. Dia menyakitkan hati-hati itu kalbu. Kalbu tu roh lah. Rohani suami itu terseksa.
Orang puan jarang lah tumbuk sepak terajang untuk lelaki. Tapi ni ada dah. Di Indonesia sekarang ada beberapa persatuan suami yang didera oleh isteri. Di Indonesia ada. Benar. Ada keluar baju dia buat tiap-tiap tahun dia punya ulang tahun kan. Dia buat keluar baju, keluar kalender, keluar isteri, abu okok. Macam-macam dia buat cerita mata. Persatuan suami-suami yang didera oleh isteri. Ada di Indonesia. Faham tak? Maknanya hebat dah orang puan ini. Dia dera suaminya sendiri. Hak sepak terajang, hak atuk tiang. Jangan. Kalau kita nak buat lagu tu tak usah nikah. Seorang perempuan dia datang berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, terang kau sikit hak-hak suami yang wajib dipikul oleh seorang isteri. Nabi pun cerita di antaranya, jikalau meleleh dah keluar nanah daripada kepala suami sampai kepada kaki, lalu isteri itu menjilat sampai licin nanah tersebut, belum lagi isteri itu menunaikan hak suaminya. Hak puang ni dengar kalau begitu, saya rasa saya tak boleh tunai. Saya tak mau nikah sampai mati. Nabi kata tak apa, tak ada masalah. Kalau mu rasa mu tak boleh nak buat, tak usah nikah. Sebab tu berat orang puang ni, dia tak tahu. Hak-hak dia jahil terus. Hak-hak suami yang wajib dia kena pikul. Suami ada gak hak, tapi nak cerita hak orang puang dulu. Orang dulu-dulu bila anak dia nikah, nak pergi rumah hak lelaki, mak jumpa pesan pula, kalau suami mu cakap mu jangan masuk lagi. Orang dulu-dulu habis suami mu cakap baru mu cakap. Kalau suami mu tak suka, mu jangan buat benda tu. Jangan dielong ke suami. Jangan kata hak suami tak suka. Kalau kata benda hak suami marah, minta maaf lalu jangan sampai tidur. Banyak apesam bereng. Jangan ambil pitih laki mu, ingat tu. Malu kita, tunang kita. Kalau mu ambil pitih dia, nak minta ke dia. Nampak? Orang dulu pesankan tak? Walaupun laki mu kaya pun nak, jangan ambil pitih dia. Nak minta dengan dia. Harta-harta mu jangan pandai-pandai awak balik sini. Minta kebenaran dia. Mak orang dulu-dulu. Tu hebat dulu. Habis 2 jam mak duk pesan dah habis lah mak, habis lah. Tok mu pula nak pesan. Tok pula. Hebat. Betul orang dulu dia bagus. Orang dulu tak canggih, barang-barang rumah tak ada, duduk atas latar gitu je. Bubur pinggang celah latar gitu kat dapur. Nolak jatuh bawah, dah bawa itu pinggang bawah. Bukan selit-selit gitu je. Ni comel dengan robot ngapa, dengan almari, dengan kabinet, tapi perangai tak comel. Tok pula usang 2 jam. Begitu begini. Wah, hati dah. Tubik, mak dara pula nak pesan. Aku nak pesan sehari ni. Mak saudara pesan. Ingat tu, begini. Hormat anak beranak laki mu tu, adik ipar mu tu, walau mu tak kenal sekalipun, jangan awak muka dak molek depan dia. Pesan. Batu berjuru. Ni ada tak pesan kita? Mak pesan ke anak dara dia, malah nak mengatur. Melainkan mak dia pesan, ingat tu, tok lelaki tu, mu tu orang kaya tu, jangan lupa mak ni. Minta sikit seng dengan lelaki mu tu. Mu kata gini ke lelaki mu, dah biar ke mak nak 200 bulan, siang ke mak ajar. Hak benda-benda tak pakai awak. Kalau ada makanan sedap-sedap tu buat balik sini. Jangan khabar kata lelaki mu kan marah pula. Ketek habis wah 5 wah jago balik habis. Kalau pergi berjalan makan tu Langkawi ke Merah Heleng, ajak mak ajak. Mak nak pergi. Gak gitu kan. Balau dengan menatu apa semua. Tu orang kurang learning. Dia pasal apa? Tak ada pengetahuan. Suami kita ni lah raja. Dialah segala-galanya. Kalau raja negeri Tiana panggil dia, kita tak tebik tak apa. Tapi bila bini laki kita panggil, kita kena pergi selalu. Pasal suami kita.
Kerana dalam hadis tak kata raja, tak kata menteri, tak kata menteri besar. Dalam hadis kata Iza da'a rajulu imra'atahu fa'abat an ta'ti. Apabila suami memanggil isterinya, maka enggan datang oleh isteri, la'anat hal malaikah, nescaya melaknat perempuan itu oleh malaikat. Suami panggil tak pergi, malaikat laknat. Malaikat kata celaka perempuan ini, celaka sungguh perempuan ini. Nah, maka jikalau adalah salah suatu daripada yang tersebut itu, isteri bangkit comel atas suami, atau isteri kata suami itu miskin, tak ada harta, atau isteri itu menghina-hinakan suami, nescaya celakalah perempuan itu. Makna celaka jauh daripada kasih sayang Allah, sehabis-habis celaka, na'udzubillah. Dan lagi akan menyesallah ia isteri pada hari akhirat, sehabis-habis sesat dari segala perbuatan yang menyakiti akan suaminya dalam dunia ini. Maka tiada jua suatu faedah, kerana bukan ketika itu kiamat nak menyesal, dan bukan pula waktunya waktu menyesal. Walau bagaimanapun memang ramai orang yang menyesal pada hari kiamat. Kerana itulah di antara nama hari akhirat ini Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Siapa dipanggil hari akhirat? Kerana itulah akhirnya sekali. Pada itu syurga neraka selesai. Kenapa dipanggil hari kiamat? Qiyam makna bangun, hari bangun segala manusia daripada kubur. Juga dipanggil sebagai Yaumuddin, hari agama. Maliki Yaumiddin, hari agama tu hari akhirat. Pasal apa juga panggil hari agama, hari akhirat ni? Kerana hari itu semua orang nak ke agama belaka. Lah ni orang tambuh ke agama. Nak? Orang tambuh surah masjid, orang tembok pula masjid. Faham? Hari ni hari akhirat, orang nak agama belaka. Lepas tu dipanggil hari benarlah ataupun nyatalah kebenaran agama. Agama ni benda nombor satu dalam kehidupan kita. Nombor dua, nyawa. Nombor tiga, harta benda. Nombor empat, maruah. Nombor lima, tanah air. Nah, ada nombor belaka. Nombor satu yang kita nak selamat sekali, agama. Agama. Batu Masyitah yang tukang jaga anak Fir'aun sanggup mati di dalam periuk yang mendidih orang puan. Kerana nak jaga akidah. Ini nombor satu. Kita nak jadi apa, jadi ikut pandang. Nak jadi pemain bola profesional, tak ada masalah. Nak jadi pelumba kereta Formula 1, laju lagi Formula 0, tak ada masalah. Nak jadi angkasawan, nak jadi pendiri, nak jadi arkitek, nak jadi jutera, tak ada masalah. Tapi agama nombor satu. Mesyuarat, meeting, berlawan dengan semayang, semayang dulu. Itu panggil agama nombor satu. Faham? Kita tak wajib jadi alim, tak wajib jadi ustaz, tuan guru, ulama. Tapi siapa masih semayang, kena semayang. Tu panggil agama dulu daripada dunia. Ni mesyuarat pada semayang. Mesyuarat cawangan kampung. Mesyuarat cawangan kampung, bukan PBB. Bukan jumpa, bukan mesyuarat dua orang, empat mata. Dengan siapa mesyuarat mari pada damai yang garik? Aku dah semayang dengan Barack Obama. Boleh tahan kira. Mesyuarat cawangan kampung, nak wakil bilik air bila raya. Siapa dah semayang dah, berat menandang dulu. Agama nombor satu. Dan hendaklah ia berkhidmat akan sekalian pekerjaan yang di rumah suaminya itu sekira-kira kuasa atasnya, atas perempuan. Orang perempuan hendaklah dia menjadi khadam di dalam rumah suaminya. Khadam ni dia lebih baik daripada hamba. Hamba ni berat sekali. Hamba tak ada gaji. Hamba dia tak boleh lari, tak boleh pergi mana-mana, tak ada gaji.
kerja sampai mati atau sampai dimerdekakan. Khodam ni orang yang bekerja tetapi ada gaji ni. Batu orang puang dia ada gaji. Kita suruh dia basuh pinggang, kita suruh dia basuh rumah, suruh basuh baju, suruh masak, kita nak makan senang, maka kita beri gaji pada dia. Kalau dia tak minta, sunat kita beri. Faham? Kalau dia minta, wajib kita beri. Kerana dia tak wajib asalnya nak menyediakan kelengkapan itu untuk kita. Dia hanya menyediakan dirinya saja untuk kita berseronok. Makan, minum, pakai apa semua. Kalau dia buat kerja, dia minta upah, kita wajib kena beri upah. Faham? Mana sekarang ni orang beri pitih je lah pada isteri. Kita kira dia lelah dengan buat masak, dengan jaga anak kita, dengan buat betul basuh baju, nyapu rumah, segala-gala dia buat. Tak, kita itu beg luar rumah gitu balik dia nak makan, nak minum, nak tidur. Jadi beri pitih. Hak makan tu nafkah wajib tu. Hak kita beri makan ke dia, hak tu nafkah wajib. Dah beri pitih ni, hak ni upah hak kerja ni. Biar faham baik. Ada upah. Beri tak apa lah. Takut anggur. Anggur apa ya, 15 riyal sebulan. Jangan awak kacau gitu. Beri pitih ke orang puang. Harta dah sebagai benda timbal balas daripada lelah dia. Macam kita, sebab dia khodam, pekerja. Kita ambil orang kerja kita, kedai kopi kita, kat 200-300 sebulan. Kita ambil orang kerja dia buat kepuk, suruh kisah kepuk, suruh cabut buang tulang apa semua, boleh kat 400-500 sebulan. Dah isteri kita, tiba-tiba kita tak beri, tak betul. Beri. Dah kalau dia minta pula, kita beri dah. Dengan makan pakar, beri hadiah pula pitih kita ni, lepas tu dia minta lagi. Minta beri lagi. Dah tak ada sudah. Orang puan memang dia berakhir minta. Dia kerja dia minta. Lepas tu orang lelaki dia pening kepala nikah. Dulu senang lah, orang apa, dia tak nikah dia kasih baru. Maka tanggungjawab dah orang. Bila kahwin dah, bini pun khabar dah kena beli belaka dia ni bang ni. Dah pogeh dengan tu, dengan beledi, dengan poyuk, dengan pinggang, dengan makuk, dengan sudu, dengan bekas jenawater, bekas garam, bekas gula, dengan tu, dengan bocor, dengan copong, habis nak beli. Menangung untuk lelaki. Tu kena tahu. Bulan-bulan pula kena bayar lah. Dengan api, air apa semua. Jadi berat. Ni pula musim-musim mahal ni. Tapi biarlah. Sebab kalau kita tidak berkahwin, maka nak pergi duana itu kita. Pandai cari lah, pandai cari tambung-tambung. Tak nikah. Lama dah nampak. Tak ada lama nikah. Tak lagi. Lama ke tak tengok? Ada. Buat segala-galanya. Dia kata, ya Rasulullah, orang lelaki boleh pahala banyak, iaitu berperang, Uhud, perang Badar, perang tu. Kami orang puang benda pahala boleh, nak perang tak boleh. Nabi kata duduk di rumah berkhidmat untuk suamimu. Sampai masa semayang 5 waktu. Sampai masa puasa bulan Ramadan. Khidmat untuk suami, boleh pahala orang berjuang fi sabilillah. Tu orang puang. Boleh pahala. Orang puan di rumah dia nyapu sapah, boleh pahala. Pasal apa? Membersihkan. Membersih tu perintah Islam kan, suruh bersih. Boleh pahala. Dia masak, boleh pahala pula. Pasal apa? Nak bagi makan suami, nak bagi makan anak. Dia basuh baju, boleh pahala sama. Itu untungnya perempuan yang bersuami. Tu orang puan hak mati laki rugi. Ibu tunggal. Dia kata dah mau nikah dah, makcik. Nak hamba dah ustaz dah ada dah hamba. Nak duduk seorang pula. Duduk seorang. Duduk 2 orang lah. Walaupun umur kita 60 pun. Pasal apa? Bila kita ada suami, kita akan buat sesuatu untuk memudahkan suami. Kucai air kopi. Boleh pahala belaka. Batu zaman untuk nenek moyang kita itu zaman yang paling banyak pahala. Tunggu.
Pasal zaman nenek moyang kita itu semua menggunakan tangan. Nak masak gepah pakai giling. Beratnya batu giling. Tolak sepahala, tarik sepahala. Nak tumbuk belacang, nak buat apa semua pakai tumbuk. Boleh pahala keletung 5 pahala. Kalau apa hak cerdik dia buat laju ketok 20. Basuh baju pula pakai kocong ke tangan, pakai pepah di kerek telaga. Bilah pula gitu gini. Nak masak pula kena cari peluh kayu api ni ayu ni, apa peluh tiap-tiap. Puang dulu. Ingat api pula awak naik pula bawa tahu mau bawa dapur, alih debu pula. Tiup ngecapang, pung tiup. Banyak pahala. Ada dulu. Learning 1 pahala. Masak boleh sepahala. Basuh baju dia boleh sepahala. Dalam ni pakai mesin. Tekan. Waktu duduk nengu sepahala boleh. Ada. Nak tumbuk sampai belacang tak pakai tu gilina, pakai blender, tekan sekali je. Cerek. Sepahala boleh. Dah dulu tumbuk tangan ketuk. Ni cek. Ni balik pakai remote jauh. Kaduk jauh remote. Sayang nak tengok TV. Pakai remote boleh ni ada blender 200 lebih pakai remote. Malah nak bangun dah pakai wang tangan. Lada pakai lepon. Dah. Tak ada pahala kurang gitu Dah tu laki beli mesin basuh semi automatik. Nak kira dengan orang dulu mana lebih bagus dah tak. Cuma kena akak boleh ni bila tambah pakai luli batin tapung. Nak automatik kau. Dah automatik 1999. Fitting ada 2000 baru ni. Ada boleh baki projek upah waktu rodera baru ni. Boleh 2000. Duk berangan dah nak tukar spoiler dan sport waktu jorang saya. Nampak? Mesin basuh baru. Hak nu 100.5. Ni 1999. Boleh sikit lah tu lelaki. Makan roti kosong. Luar jalan. TO se roti kosong se. Lebih 10%. Makan beri kapi-kapi. Berat dadang. Tu kelebihan orang dulu, pahala banyak. Walaupun dia menggurukan rumah tangga sama macam learning, masuk juga. Tapi learning guna alat. Dulu lelok. Sungguhnya telah diriwayatkan daripada Asma, wallahu a'lam. Kita betul tu banyak soalan ini. Baik, soalan yang pertama. Ketika angkat tangan untuk takbir tapi suara tak berbunyi, sahkah solat? Jawabnya tidak sah. Kerana takbiratul ihram itu mestilah disyaratkan berbunyi, dan sekurang-kurangnya kita dengar pada telinga kita. Nampak? Aqallu syarti takbir al-isma' li nafsih. Kata ulama, sekurang-kurang naknanya syarat takbir itu memperdengarkan pada telinga kita sendiri. Nampak? Sebab takbir ni iaitu kita sebut Allahu Akbar. Kalau Allah bukan takbir, itu lafzul jalalah. Kalau akbar bukan takbir. Tapi takbir ialah Allahu Akbar. Maka at-takbir huwa al-lafzu. Takbir itu adalah lafaz. Dia mesti berlapah. Lapah ni mana? Al-lafzu huwa sautu. Lapah adalah suara. Nampak? Jadi dia kena suara. Walaupun perlahan. Allahu Akbar. Itulah takbir. Kalau buat gerak mulut, tak sah sembahyang. Tak jadi. Kena bersuara. Bolehkah sujud semula selepas solat? Sujud semula selepas solat. Sujud apa? Sujud untuk apa? Tak faham soalan. Ke sujud sahwi. Sujud sahwi, kita katakan dalam mazhab Syafi'i sunat baca kunut. Kita terlupa baca kunut subuh. Dalam tayat akhir baru teringat, aku terlupa pula dah baca kunut. Jangan naik baca kunut. Aku nak sujud sahwi kat lagi sebelum salam. Gitulah keadaannya. Kita pun baca tahiyat. Sampai masa kita pergi salam, tak ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mari dalam hati, nak sujud sahwi jadi tinggal kunut, maka boleh lagi sujud. Faham? Sujud 2 kali, bangun wajib kena salam semula. Boleh. Yang tak boleh dah, lepas pada salam tu lama sangat nak masuk balik sujud, tak boleh. Atau buat perkara yang membatalkan. Betulkah pahala orang yang mendakwah orang fasik lebih banyak berbanding dakwah atas orang kafir? Dakwah pada orang fasik hingga dia melakukan tuntutan agama, orang kafir hingga memeluk Islam. Dia tidak adalah mana-mana hadis sebut pahala banyak mana kalau kita ajak orang masuk Islam. Lepas tu kita ajak kawan-kawan kita hak fasik, hak tak beragama, jadi taat agama, tak khabar pahala banyak mana. Tetapi kita kena yakinlah segala kerja-kerja dakwah ini balasannya setimpallah pada hari akhirat. Maka balasan Allah tidak ada yang sedikit. Sikit atau banyak tak ada berlaku, yang berlakunya banyak. Kerana paling kurang Allah Ta'ala bayar kepada khidmat kita di dalam dunia ini, kalau kita keluar RM1 untuk sedekah derma, tidak ada yang Tuhan bayar RM1 balik di akhirat. Paling kurang Nabi kata RM10, sehingga kepada RM700 dengan RM1 tadi. Ada orang dia keluar RM1, Tuhan tulis 10. Ada orang dia keluar RM1, Tuhan tulis 200. Ada orang dia keluar RM1 dan tabung syurga, dia keluar, Tuhan tulis 600. Paling banyak Tuhan tulis 700 kali ganda daripada RM1 hak kita keluar. Itu kalau keluar RM1. Ini kawan kita hak mak lempik daripada tak tengah semayang sampai kena semayang. Kita ajak dia jadi buat baik. Nampak? Maka hak kita kena yakinnya setakat mana kesusahan kita, hak tu lebih banyak pahalanya. Dan tidak adalah maknanya pahala yang besar, di antara yang besar orang yang kafir masuk Islam. Dengan sahabat kita. Soalan seterusnya, bagaimana cara nak membatalkan niat bernazar? Kawan saya cakap kena beri makan 10 orang miskin. Macam mana pula kalau di tempat saya tak ada orang miskin? Bolehkah saya niat belanja kawan-kawan saya atau macam mana? Mohon penjelasan. Baik. Kafarah nazar ni, membatalkan nazar seperti membatalkan sumpah. Iaitu berpuasa selama 4 hari. Berapa hari puasa? Tu 3 hari, jangan kata 7. 3 hari. Atau beri 10 orang miskin makanan yang mengenyangkan. 10 orang, 10 seorang-seorang nasi buku. Lepas tu dia kata tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin, puasa 3 hari. Nak puasa tak agak, nak tunggu orang miskin, boleh tunggu. Tunggu orang miskin. Okey, tak ada sini, dia akan balik lusa. Pasal orang miskin sebuah bah pergi melancong ke Genting Highland. Umpamanya dia akan balik lusa. Dia balik lusa tu pergi. Tak ada orang kampung ni, ada kampung lain yang miskin, kampung lain. Baru tak ada lagi orang miskin. Kena bayar. Waris kena ambil duit tu pergi bayar. Kena tulis yang wasiat. Bagaimana cara melakukan sujud syukur yang betul atas nikmat, yang memanakah kita perlu sujud syukur? Baik, sujud syukur hukumnya harus, iaitu dengan sebab turun nikmat yang besar, dan nikmat itu jarang-jarang. Dia 2 syarat. Pertama, nikmat besar. Yang kedua, nikmat itu jarang-jarang. Kalau nikmat besar tapi ada sama, tak sunat sujud syukur, jadi bid'ah. Mana contoh nikmat besar yang ada sama? Seperti kita masih lagi Islam. Hari-hari kita Islam, hari-hari kita beriman, takkan nak sujud hari-hari 24 jam kali sujud. Nampak? Tak jadi. Jadi nikmat yang berkekalan tak sujud syukur. Nikmat besar tapi yang datang sekali-sekala. Minta kerja tak ada kerja, dah boleh pekerjaan satu jawatan dapat dah. Itu nikmat besar yang datang sekali-sekala, bukan hari-hari. Sujud syukur. Boleh anak. Tak ada orang boleh anak seminggu 3 orang. 2 tahun seorang, 3 tahun boleh seorang ni molek. Paling derah pun maknanya 2 tahun 3 orang. Boleh anak, sujud syukur. Lepas daripada malapetaka. Bukan hari-hari malapetaka ni, kena malapetaka besar ni. Umpamanya sujud syukur. Tengok metong ni lari minyak ni. Mari kita tak nak elok dah, tengah makan kedai kopi ni, metong tak kita dah. Siapa kat kita ni pusing pula lari tu. Langgar je keke, kita tak kena. Faham tak umpamanya? Sujud syukur lah. Bukan hari-hari lagi metong mari lagu tu nak langgar kita.
sekiranya keluar mani, maka wajibkah wajiblah kita. Tapi kalau keluar air mazi atau air wadi, kena mandi juga. Dia kata sekiranya keluar mani maka wajiblah kita. Wajib apa? Mandilah kita. Wajiblah kita mandi. Ni wajiblah kita aja. Wajib apa? Wajib ni kau. Dah keluar air mazi ataupun air wadi dah wajib. Itu membatalkan wuduk saja, dia najis. Keluar air mani baru wajib mandi. Kalau keluar air mazi atau air wadi biasa orang akak barang berat-berat, akak semi, akak mozaik, ataupun kadang-kadang orang kecing dia keluar. Air mani kemuncak daripada syahwat tu. Air mazi sebelum air mani. Ia pelincir sintetik. Tu dak batal wuduk. Dak wajib mandi, batal wuduk, wajib basuh. Faham? Nak semayang nak ambil wuduk pula. Adakah batal wuduk sekiranya syahwat terangsang semasa dalam solat dan di luar solat? Dak batal wuduk. Tok imam ni. Benarkah beramal kerana pahala adalah syirik? Pasal baru ini saya ada dengar ada seorang itu kata macam ni. Saya pun tak tahu sama ada dia seorang ustaz ataupun biasa. Apakah pandangan? Dia kata benar tak kalau kita semayang kerana pahala syirik? Jawabnya benar dan tidak benar. Maksud benar ni iaitu di kalangan istilah ini digunakan untuk makam orang-orang tasawuf. Kerana pahala itu dikira syirik lagi. Tapi pada makam syariat tidak benar, dia adalah syirik. Kerana pahala ni harus pada syarak. Yang tak boleh kerana apa yang ada di sisi manusia. Pahala-pahala ni apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah yang suruh kita beribadat kerana mengharapkan pahala di sisi Allah. Macam dalam bab puasa, dalam bab mendirikan qiyam Ramadan, man qama Ramadan ihtisaba imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, atau kama qala. Siapa yang mendirikan Ramadan, puasa di siang hari, malamnya mendirikan solat, imana, dia orang yang beriman kepada Allah, wahtisaba, dan mengharapkan pahala Allah. Jelas situ Tuhan akan beri keampunan kepada dia. Yang tak boleh yang syirik sebenar, kita buat ibadat mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Tapi kalau kita ibadat kerana nak syurga, nak pahala, nak keampunan, nak kemewahan akhirat, nak senang akhirat, itu orang panggil nak kepada benda-benda yang dijanjikan oleh Allah, tidaklah dipanggil riak, tidak syirik. Cuma dalam maqam tasawuf, dia nak sebenar-benar ikhlas kerana Allah semata-mata. Jadi tak kena tepat. Tak kena tepat. Baru ini saya ada dengar ceramah di Losong Haji Mat. Ceramah ustaz, soalan saya berapa hari bulankah ceramah tersebut akan diadakan? Mohon jawapan. Ceramah di Losong, bukan ceramah tazkirah pemuda ni. Malah esok lah. Ni benda jalan sesak di kampung Kelana, malam esok ada kat mana? Patung sila balas pantun ini. Nampak? Kerusi di Perak sudah kosong, malam esok di kampung Losong. Mau main aku boleh Saya ingin tahu di dalam surah Talaq ayat yang keempat bermaksud perempuan-perempuan yang putus haid. Di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa eddahnya, maka eddah mereka 3 bulan. Selama ini saya dengar eddah perempuan 3 bulan 10 hari. Dalam ayat ini 3 bulan sahaja, 10 hari tidak disebut. Tolong jelaskan. Jawabnya, ayat ini telah jelas. Orang hak tanya ni yang tidak jelas. Tidak ada pun mana-mana kitab yang menyebut bahawa eddah perempuan itu 3 bulan 10 hari.
Nah, yang adanya 4 bulan 10 hari. Ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyara. Perempuan-perempuan yang ada suami yang ditinggalkan mati oleh suami, hendaklah mereka beredah selama 4 bulan 10 hari. Itu edah wafat. 4 bulan 10 hari. Ayat ni bukan edah wafat. Ayat ni perempuan yang kena cerai hidup. Tok laki cerai dia. Kalau perempuan yang ada haid, maka 3 kali suci. Salah satu kuruk. Kalau perempuan hak tak ada haid dah, hak tua dah 60 70, laki dia cerai dia lagi, bukan laki dia mati, maka haid dia nak kira dengan edah, nak kira dengan haid, tak ada haid, hanyalah 3 bulan. Jadi jangan salah faham. Tu bab lain tu. Ni ayat ni cerai hidup 3 bulan. Kira 3 bulan. 4 bulan 10 hari hak nung cerai wafat. 3 bulan 10 hari ada. Orang kata perniagaan MLM itu haram. Boleh dah tolong jelaskan sebab-sebab haram. Tanya orang hak kata tu lah. Jadi MLM ni, sistem apa benda ni, cepat kaya ni, dia sebenarnya banyak sangat. Ada sebahagian sikit saja yang halal pada syarak. Sebahagian besarnya haram pada syarak. Dia masyhur sekali, dia mula-mula reka di Itali. Benda ni telah lama di Europe, lama dah. Pada tahun 80-an tu baru berkembang. Pada tahun 90-an memang top lah. Kisah-kisah MLM ni. Siapa kat kita ni tahun 99 2000 baru nak ada pak kita. Jadi kalau kita hanyalah, maknanya saham MLM ini hanya dengan cara memasuk duit, kemudian kita akan mendapat keuntungan tetap, maka itu dah menunjukkan bahawasanya urusan jual beli kita adalah haram. Kerana saham ataupun perkongsian syarikat seperti ini, dia tidak boleh menjanjikan keuntungan yang sama. Dia hanya boleh menjanjikan kita bayaran pulangan keuntungan dengan persen yang sama, bukan dengan duit yang sama. Mu akan dapat tetap dah 600 bulan atau 25 riyal seminggu atas qada saat ni. Kemudian kalau ada orang yang kemudian itu tidak mendapat keuntungan dengan sebab tidak ada orang yang di bawah ni, maka hukumnya haram juga. Kerana orang bawah tu nak makan atas dia. Orang atas makan atas orang bawah, cari ahli. Tiap-tiap ahli akan keluar RM100. Daripada RM100 tu RM20 untuk token. Beri daripada RM100 tu RM10 bagi 2, 10 barang di token, 10 untuk orang-orang atasan pula. Dia main lagu tu. Patut orang hak bawah tak boleh benda. Akhirnya bila syarikat itu tutup, hak bawah sekali mengalami kerugian. Ini adalah haram. Jadi kalau kita nak, biarlah sistem, maknanya berdagangan sungguh. Ada barang jualan, banyak jual, maka banyaklah kita dapat keuntungan. Ataupun kita menyertakan secara saham, mendapat keuntungan mengikut persen daripada harta yang kita simpan. Dan kita mesti kena akad saham itu. Kemudian kita kena tahu barang jualan, produk tu benda halal ataupun tidak di sisi syarak. Apa hukum kalau orang yang ada internet, dia boleh pergi ke internet senang, panjang lebar dia cerita. Kita ni tak anda kalau jual beli reti sikit-sikit dah. Boleh tengok dekat zaharuddin.net. Ada terang panjang lebar. Puas hati. Boleh tak saya bersenam cara senam Rabi? Tapi masalahnya bila saya berpandukan panduan daripada BCD, secara tak langsung ada peserta senam Rabi dalam BCD itu ada yang berpakaian menjolok mata, peserta perempuan. Kat rumah saya ada seekor kucing. Kucing tu kurang subur. Kucing tu memang subur, beranak sama. Masalahnya anak dia itu selalu berak merata-rata. Memang lelah dah saya nak cuci. Jadi saya buat perancang keluarga untuk kucing ini dengan bagi makan supaya kucing itu tak beranak lagi. Lepas tu kucing itu memang dah tak beranak lagi. Sekarang ni saya yang pulak susah hati. Adakah perbuatan saya dengan beri makan tersebut boleh membuatkan saya berdosa? Baik. Dia ni orang puang nak main senang Rabi. Nak main senang Rabi ni dia kena ada lagu. Tak mau senang saja, dia nak ikut lagu. Kan ada lagu kan, pagi-pagi kan ditunjuk dalam TV tak? 1 2 3 4 1 2 3 bodoh. Dia ada lagu belakang. Jadi dalam lagu tu bila dia pasang CD, dia keluar gambar orang putih pakai sendak-sendak, pakai baju Arabic. Kau pandai lah jing Honda ke, Bonsiu Honda ke pandai. Jadi dia apa? Kalau dia apa, dia pasang gambar orang putih, tak ada masalah.
Nah, takut orang lelaki pasang kat gambar senang Rabi, orang puan duk senang Rabi. Tak boleh dah. Dah orang puan tengok orang puan tak ada masalah. Nah, melainkan barang antara pusat dengan lutut. Jadi sebaik-baiknya kalau mana jenis pakaian menjolok mata tu, tak usah ambil lah CD tu buat panduan dalam senang Rabi. Nah, ambil CD lain. Kemudian kucing ni beranak sama. Jadi dia susah kau nak jaga tahi kucing lah apa semua. Dia pun pergi makan. Jadi mandu kucing tu. Mandu je KL. Nah, jadi dah beranak dah kucing tu. Kemudian dia duka cerita pula. Jawabnya berdosa ke tak? Setengah ulama kata makruh. Nah, setengah ulama kata makruh. Nah, tetapi kalau maknanya dia ni tak pandai jaga anak, dah ni pijak di dalam kereta, ni mampu dalam lokang tak pandai. Lok siapa maknanya tak kopek apa semua, maka hukumnya harus kita beri makan. Kerana tak pandai jaga anak. Kalau pandai jenis pandai jaga anak, makruh kita beri makan apa jadi mandu lalu tu. Tak? Saya tiba di masjid agak lewat untuk semayang maghrib. Semayang jemaah lama dah tak ada. Jadi saya ikut belakang seorang yang tengah semayang. Masalahnya dia telah semayang jamak isyak terus banyak 4 rakaat. Adakah pula saya ikut imam hingga 4 rakaat atau saya salam lepas selesai 3 rakaat? Jadi kalau kita pergi ikut orang semayang 4 rakaat, kita maghrib. Jangan kita ikut 4 rakaat. Kita sampai kat tahiyat akhir, kita tunggu dalam tahiyat akhir. Bila tu imam tu turun rakaat tahiyat akhir, kita salam bersama dia. Faham? Ataupun kalau kita nak berpisah, kita niat aku keluar daripada jamaah. Faham? Jadi kita salam kita seorang. Adakah diperuntukkan cara tertentu untuk kita tak boh beri orang lain jadi makmum untuk semayang kita? Contohnya kalau kita tengah semayang sunat zikir atau semayang sunat taubat, bukan apa, nyanyilah ke makmum pula. Baik. Dia nak semayang lama, dia tak mau orang ikut dia. Tak mau orang ikut. Jadi takut dia nak semayang lama, nak semayang panjang, takut ada orang mari ikut belakang buat dia jemaah pula jadi imam. Orang ingat dia semayang sunat biasa, dia nak semayang sunat panjang, nak sunat lama, jadi tak mau orang ikut. Jadi tak ada lagi nah ni nak suruh khabar nak cara mana tak mau orang ikut. Kena fikir kot lah. Dah buat ni, buat signboard situ tulis. Tak. Jangan tempat ikut lah aku. Kata gitu. Jadi kalau orang ikut tak ada masalah. Kita baca panjang, dia berasa puas. Kita pergi ikut orang yang semayang panjang. Mana lama dah rokok ni, aku ada kerja pula ni, semayang dia pula panjang kan ni. Maka kita boleh rokok dulu. Niat mufarakah. Jadi dia nak ikut, tak nak ikut, dia punya pasal. Makmum saja. Niat mufarakah. Adakah kitab Minhajul Abidin fardu ain kepada kita akan mempelajarinya? Ya, bukan semua isi kandungan Minhajul Abidin, tapi ringkasan atau intipati daripada kitab Minhajul Abidin itu. Ada orang salah faham. Dia ingat A sampai ke Z. Pening kepala nak faham. Banyak juga ibarat-ibarat kitab yang tidak dipahami, melainkan dengan jalan talaki bersungguh-sungguh. Jadi takkan fardu ain sampai tahap itu payahnya. Maksudnya kata ulama, Minhajul Abidin ini fardu ain. Ringkasannya, ambil ringkasan, tertulis boleh 2 lah, waktu fardu ain. Adakah suami solat jemaah dengan isteri di rumah lebih afdal suami pergi solat jemaah di masjid? Afdal di masjid lagi. Walaupun dia berjemaah di rumah telah dapat pahala lebih daripada seorang, afdal di masjid. Adakah puasa saya kira batal kerana tangan luka lalu berdarah? Jawabnya tidak batal. Yang batal keluar darah haid. Baru batal. Keluar darah tangan tak batal. Rasul-rasul yang wajib kita ketahui 25 orang. Di antara 25 orang rasul itu ada 5 orang rasul yang ulul azmi. Apakah kelebihan dan keistimewaan rasul-rasul ulul azmi? Panjang kalau kita nak cerita, tapi memada kita ringkaskan dengan mana ulul azmi itu, mana yang mempunyai keazaman yang kuat dengan sebab halangan-halangan dan cubaan yang Allah Ta'ala beri kepada 5 orang rasul ni sangat berat dibandingkan rasul-rasul yang lain. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ini menempuh halangan yang hebat. Berbanding dengan Nabi lain, dia paling hebat. Dipanggil ulul azmi, yang punya kesusahan yang besar. Mentua saya jarang solat dan selalu buat perkara canggah dengan agama dan undang-undang. Saya pernah tegur, namun beliau marah dan menghasut suami agar menceraikan saya. Saya amat kecewa lalu jarang balik ke rumah kampung. Malah saya juga seorang yang juga jarang ambil tahu hal mereka kerana tidak mahu bersubahat dengan apa yang mereka buat. Apakah hukumnya? Adakah tindakan saya ini betul?
Seorang suami isteri tak wajib pun pergi ziarah mak mertua dia atau bapa mertua. Tetapi apabila suami mengajak untuk bersama ke rumah mertua, maka hukumnya wajiblah anak isteri mengikut ajakan suami. Kata ulama, apabila orang yang dilawati itu tidak menyakiti akan isteri itu. Tapi kalau suami itu mengajak isteri pergi kepada orang yang menyakiti hati isteri, maka tidak wajib isteri itu mengikut. Faham lagi? Jadi dalam kes ni nak tengok keadaan lah. Dia tengok panas lagi, marah lagi, kita tak sagi lagi rumah dia. Bukan mak kita. Tunggu masa lama sikit kita pergi pula. Pergi cakap molek, pergi jadi baik semula. Tak baik juga, kita off dulu, begitulah. Jangan buat tamu pergi semua gitu. Tapi suami dalam keadaan ni mak dia, ayah dia menyakitkan hati isteri, tak apa, isteri jangan bawalah isteri tu. Kerana isteri ni wajib ikut suami, tapi bukan pada semua tempat, pada tempat yang isteri itu boleh menerima orang. Bolehkah buat kenduri arwah dan akikah sejurus sekaligus dalam satu masa? Tak ada masalah. Akikah lah. Akikah ni kita niat nak pergi makan kau orang, lepas tu kita tahlil sikit umpamanya tak. Tak ada apa-apa. Tanda perempuan sundal macam mana ustaz? Kalau tiada arah melintang, tahun ini saya akan mendirikan rumah tangga, takut-takut tersalah pilih. Tanda hak mana kamu tanya ni? Kalau tak ada dari, tak ada tanda, bukan dajjal. Jadi kita ini sundal ni berat sangat. Mana perempuan lacur, mana janganlah ambil pelacur tu sebagai isteri. Tetapi orang tanya ulama, kalau pelacur itu telah bertaubat, macam ni ke bosnya, bosnya tu dulu bosnya ni maknanya habuang mak lempik. Mu menang, mu tidur dengan dia. Malaysia Arezek pula menang, tidur rumah Arezek pula, tu bosnya. Dia telah bertaubat, tak nak jadi baik, maka orang tanya boleh nikah tak? Jawabnya boleh. Cuma kita tak mahu kita kahwin dalam keadaan dia tidak bertaubat. Dia masih lagi sundal dia masih lagi dengan perangai jahat, perangai keji dia. Tu kita tak mahu. Jadi sepatutnya kita merisik dahulu. Kalau setakat dia ni raga, dia ni maknanya suka lagu, berahi ke sosial, tak apa, tak ada masalah. Jangan siapa ini jual tubuh. Jangan siapa kelah porong. Orang ni boleh gendong, orang ni boleh lepak, orang ni boleh sambut. Tapi kalau kita nak juga, biar tunjuk, biar keluar tanda-tanda dia bertaubat daripada dosanya, baru boleh. Risik tanya orang. Sekiranya seorang itu kurang amal ibadat, semayang kurang buat, puasa tak cukup, dan bolehkah mereka menjadi wali nikah? Tak boleh. Sebab meninggalkan satu semayang jadi fasik. Kena bertaubat segera. Tuan kata semayang kurang satu waktu dia tak mau buat. Hak lain dia buat belaka, dia tinggal satu je maghrib. Maghrib lain dia buat, maghrib kemarin dia tak buat. Hak lain buat belaka ribu-ribu rakaat, fasik dah. Tak dia jadi wali nikah. Apakah tugas saksi dalam ucapan akad nikah? Adakah hanya sebagai pemerhati sahaja? Tolong ustaz terangkan. Di antaranya saksi ini mestilah mengetahui, maknanya keadaan antara dua pengantin perempuan. Saksi itu kena tahu betulkah pengantin perempuan anak bagi wali, betulkah wali itu bapa kandung bagi pengantin perempuan. Itu saksi kena tahu. Adakah pengantin perempuan ini isteri orang atau di dalam edah orang, ataupun bukan isteri sesiapa. Hak tu wajib tahu. Jangan main aku boleh. Lepas tu tanya mu tahu tak hubungan mahram dua? Aku dak reti lah hak tu. Tak boleh jadi saksi lagu tu. Sah ke tak bila seorang perempuan solat dengan baju semayang yang jarang? Jawabnya, kalau jarang itu menampakkan warna kulit, maka tidak sah sembahyangnya. Tetapi kalau jarang hanya sekadar nampak bayang-bayang tubuh, maka itu dimaaf pada syarak. Saya sudah beristeri, saya dapat tahu baru-baru ini isteri saya belum akikah lagi. Bagaimana ustaz mengenai perkara ini? Jawabnya, bila orang itu telah dewasa, dia boleh mengakikah diri dia sendiri. Jadi isteri akikah diri sendiri. Dan kalau kita nak ngekah juga, tak boleh nak ngekah untuk isteri. Kita beli kambing, kita beri ke isteri kita, suruh dia niat ngekah sembelih kambing tu. Faham? Ustaz, ibu saya sudah berumur 70 lebih. Bagaimana auratnya dengan jiran tetangga lelaki? Wajib tutup. Wajib tutup lagi. Kalau 70 lebih.
Yang kata setengah ulama kaum dhaif kata boleh dah membuka tudung kepala sahaja. Nampak al-qawaid minan nisa. Mana bukan 70, 100 lebih lah. Mana kalau orang tengok dia lugar tengok muka. Tubuh dia macam transformer. Mana berkaka kali. Nah, kata setengah ulama, dia kena pakai aurat hak lain, dia hanya boleh buka rambut dia. Nampak? Pasal apa? Pasal tak ada mari orang tengok pun lugar. Nah, 70 tu muda lagi tu. Kena tutup lagi kepala, bubuhkan kain lah selapis atas kepala. Tak bubuh kain pun bubuh daun pisang tak apa atas kepala. Banyak lagi ni tak dang ni, kita ada ceramah pula lagi. Kat ikut sebelah ada program lain pula bandar tu. Jadi hak ni kita bayar pula dah. Kita jawab minggu depan. Kita jawab lagi hak terakhir. Ni benda. Bolehkah orang perempuan meminang laki-laki? Apa fadilat baca surah Al-Kafirun dan surah Maghrib? Bolehkah minum sup sarang burung? Sarang burung ji. Jawabnya boleh makan sup sarang burung. Bukan daripada fatwa kita, tetapi inilah fatwa-fatwa yang telah dipatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Hukumnya dimaaf pada syarak tidak dikira najis, tak ada masalah. Dengan syarat dibersihkan air liur burung ini daripada taib burung. Biar bersih. Kalau campur dengan taib burung pakai ubuh dalam periuk lalu, dak panggil sup sarang burung, sup taib burung lagi. Dia kata dia kata burung layang tak boleh makan kan? Macam mana boleh makan pula, maknanya sarang dia, air liur dia. Tak mesti mak tu boleh makan. Tuhan buat. Sarang boleh makan, burung layang tak boleh makan. Sama macam madu lebah. Haji yang angkat minum madu lebah. Haji, lebah tu haji makan kau orang. Tak boleh makan. Haram makan lebah tak? Tak boleh. Jago ni boleh makan madu lebah. Tak boleh. Fadilat baca surah Al-Kafirun dan salat maghrib ittiba'us sunnah. Kerana Nabi pernah baca dalam hadis, baca surah Al-Kafirun, kita baca balik, maka kita ittiba'us sunnah. Dapat satu pahala sunnah, dapat satu lagi pahala sunat. Bolehkah orang perempuan meminang laki-laki? Ni sejak. Orang perempuan minang laki-laki. Meminang ni memberitahu maksud berumah tangga. Siapa yang dulu memberitahu? Hukumnya sunat. Orang Melayu kata telaga mencari timba. Terus pakai tu teruk buang peribahasa tu. Teruk dalam belakang airport. Teruk situ. Ada peribahasa Melayu yang boleh dipakai. Tak, ada yang tak boleh dipakai. Dia kata tak jadi gitu, telaga cari timba, timba lah cari telaga. Tak boleh kata gitu kerana bercanggah dengan sunnah. Khadijah meminang Rasulullah. Aisyah meminang Rasulullah. Tapi bukan dengan suara Khadijah, suara orang lain. Wakilkan kepada orang lain. Abu Bakar minang Rasulullah. Tengok molek orang lelaki ni, kita ada anak perempuan, kita pihak perempuan lah, kita pinang. Iza ja'akum rajulun salihun, bila datang kepada kamu seorang laki-laki yang soleh, fazawwijuh, maka hendaklah kau kahwinkan akan dia. Kahwinkan dengan laki-laki soleh tu, dengan anak kamu. Jadi hukumnya harus pada syarak. Dia tengok orang lelaki ni baik, kita pinang dia biar jadi. Tapi bukanlah kita masuk minang di rumah, kita memberitahu hasrat. Kita yang mula beritahu hasrat, saya nak jadikan awak sebagai suami saya. Lepas tu kira-kira molek lelaki yang mari rumah. Itu orang panggil perempuan yang meminang laki-laki. Tapi hak nampak dia orang kampung, orang lelaki masuk minang. Faham tak lagi? Jangan orang puang pula mari rombongan peminangan orang puang mari. Jadi katung dah pula. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita bertemu lagi bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi